Assalamualaikum and welcome back to What's the Item, and we're back. We're back. Yes, Sekian lepas sekian lama kan tak masuk kan. Tapi kita punya suka lah, kita punya channel kan. So ada hari kita masuk, ada hari kita tak masuk. Betul. Tapi kali ni insyaAllah kalau tak ada halangan, we will continue this video every week. Every week. Mungkin kita tak sedrastik macam dulu. Yes. Kan 3 video per week ke apa ke, mungkin once a week lah kan. Sebab kita ada tanggungjawab, tak macam korang. And then plus kebanyakan topik kita lepas ni lebih tak ada macam dulu-dulu yang banyak menceritakan cerita-cerita hantu lah, cerita apa nama ni, misteri-misteri. Sekarang ni is more towards sembang Sahaja. So ada apa-apa yang tak buat hati ke, kau rasa pergi mampu lah kau nak cakap apa. Dia macam tu lah, dia sembang. So kita chill, kita borak lah apa-apa kisah, apa-apa topik sekalipun. And disclaimer, kita ni jenis yang dual language. Kadang we speak in English and sometimes we speak in bahasa. Kita guna dua-dua language ni. So mana yang korang kalau rasa kenapa cakap bahasa Inggeris tak boleh ke cakap bahasa Melayu, ini channel kita orang, kita punya suka lah. So kalau korang tak suka tu, korang boleh ciao. Yes. Kalau korang nak tengok apa interesting, dengar lah kan. By all means. Tapi kalau korang caw tu, korang poyo. I mean dalam subjek zaman sekarang pun, I mean it's been quite some time already. Lama dah juga kan ada bi-language ke dual language ke apa semua tu kan. Ni soalan sama tapi English and Malay. Macam tu. Apa yang masalah korang kan? Plus macam-macam benda kita boleh belajar. Kita bukan hanya belajar satu bahasa, kita belajar dua bahasa. Yes, aku sedar yang bahasa Melayu, bahasa Malaysia ni adalah bahasa kebangsaan. Itu betul. Aku tak nafikan. But tak salah untuk kita belajar something new. Kan? So English adalah satu bahasa juga yang mana senang lah nak communicate. It's a international language. International language. Yang tu saja, tak ada masalah pun. Kan, tapi kalau by language ni ada satu problem untuk korang, so korang boleh skip lah. Mox here. Lama tak intro. And Shadows here. Yes. Finally. So kita What's the Item ni kita consider satu revamp of our channel. And macam kita cakap tadi lah, tak ada dah cerita-cerita macam dulu, tak ada spesifik. Sekarang ni kita lebih kepada sembang. So apa-apa topik sahaja yang kita orang terfikir, terlintas di fikiran lah orang kata. Betul. Kita akan sembang pasal benda tu. Dia kemungkinan benda crime ke. Sekarang ada seorang ni dia dah popular dengan cerita hantu dengan crime. Siapa tu? Kan, so dia kemungkinan pasal isu crime, isu mistik, isu semasa, isu celebrity, isu Meat. Kau cakap nama tu aku tak boleh belah weh. Betul. Tapi I mean we all have to orang cakap, come to a fact lah, yang What's the Item kan dulu famous, kita kena bash teruk dengan Meat punya clan. The Flat Earth clan. The Flat Earth clan lah, the Debug Box clan. Debug Box clan. Ya tu boleh jadi satu nightclub tu. Betul kan? Debug Box. Yes. Okay, so macam topik hari ni aku terfikirlah, sebab aku dengar kecoh juga lah, ramai orang tiba-tiba interested pasal satu benda ni, sampai orang-orang kenamaan semua terlibat dalam satu isu ni. Isu apa tu? Isu Assassin's Creed. Logo dia. Logo Assassin's Creed? Yang macam triangle tu? Yang macam triangle tu, yang ada triangle lepas tu ada macam kapak kat bawah tu kan. Cuma kita punya dia symmetric punya barang. Yang equipment yang kita guna tu Freemason punya logo. Freemason. Tapi faham kau tak silap lah kan, yang Assassin's Creed tu is based on Islamic punya ni kan. Betul. Because origin nama Assassin tu berdasarkan nama seorang lelaki yang bernama Assassin. Ni sejarah ni. Betul. Mana kita orang belajar daripada game. Yes, true, betul. Yang tu aku agree juga. Banyak benda sejarah yang kita boleh belajar daripada game.
So kemungkinan aku harap lah game-game topik ni masuk ke dalam silibus sekolah. Yes. Kemungkinan sebab sekarang ni bila kita tanya budak-budak kan, bila besar jadi apa? Bukan jadi doktor, jadi pilot ke apa ke. Saya jadi YouTuber, saya jadi professional gamer. What the hell man? Tapi cakap pasal benda tu, ada isu baru-baru ni pasal benda tu. Yang dikatakan ramai pelajar-pelajar sekarang yang habis sekolah dah tak nak sambung belajar. Diorang sebab diorang terlalu terpengaruh taksub dengan kononnya YouTubers, influencers, TikTokers, semua benda tu. Diorang kata dengan menggunakan platform ni boleh jadi kaya. Yes. Boleh tu boleh lah, tapi so far kaya lah. Ya, itu lah kan. I mean ada cara betul, ada cara salah. Betul. But in this situation there is no right or wrong way. Kan? Yes. Kalau kau tengok banyak kata, dia bagi tutorial, kita buat yang ni dalam berapa minit, you join my free seminar, ada closing date apa semua tu semua sama juga. Yes. Kan? Bila kau keluar pun kau buat bertahun-tahun pun sama je. Kan? Yes. Betul. Dia tak semestinya semua orang yang buat benda ni akan menjadi. Tapi macam kita anggap ni macam satu hobi lah. Kalau menjadi, alhamdulillah, jadilah. Kalau tak menjadi, tak apa, we just proceed. Kalau ada lagi satu cara lagi nak menjadikan, walaupun dengan cara yang tak elok lah kan. Buka seluar. Rasuah lah. Itu gila. Rasuah kan. Sebab tu kau viral kan. Dia jadi macam yang budak perempuan yang dia bukan rasuah ke apa, tapi dia buka baju. Dekat comedy club yes, kan. yang comedy club tu. Ya, itu so it's a cheap publicity. Correct. And then lagi busuk is that dia menghina Islam which Islam semua. Ya, hoyo lah budak tu. Aku tak boleh belah lah kan. But as a journalist, masa cover benda tu pun, cara dia keluar kat court tu, muka dia macam proud gila lah. Ya, aku buat benda ni kan. Sebab apa? Dia proud sebab dia kena backup dengan orang-orang yang bukan Freemason. Indonesia. Pun boleh. Illumination kan. Illumination tu yang video pencerahan kan. tu ada satu aku rasa under Pixar ke apa, Illumination. Ya. Minions, yes. Yang mata satu tu, yang tu Illuminati semua tu. Illuminati Dajjal. Sebab mata satu, mata macam tu kuning, my little friend. Dia ada jaundice. Yeah. Kan? Okay, tapi back to the Freemason part tu. Apa yang kau tak puas hati sekarang ni? Okay, so yang Freemason ni sebenarnya lah benda ni dah lama. Dah lama lah. Cuma baru-baru ni disebabkan seorang YouTuber ni kan bernama Prince Smith. Smith. Okay. Prince Smith. Sebab Prince Smith ni kebanyakan benda yang dia cover, dia menarik tapi at the same time macam apa benda kan. So yes, ada video dalam video dia berkenaan Freemason, Illuminati. Yes, ada poin-poin dia aku boleh cakap yes betul. Tapi ada poin-poin atau ada benda yang dia buat macam tak perlu tak payah. Contohnya pakai glove lah, apa benda tu, glove contractor apa kan. Glove yang membuat kebun apa semua tu. Yang glove putih kononnya tu glove geng apa Freemason. Yang mana kalau kau join club tu kau pakailah sarung tangan tu, lepas tu dia ada satu pouch bag kat tepi semua benda tu. So okay fine. So pasal Freemason ni, okay, macam aku selalu cakap kan, bagi mereka yang berilmu, yang selalu in search of knowledge, akan tahu yang Freemason ni dari dulu lagi. Even dari time awal-awal Knights of Templar lagi. That's where kebanyakan this kind of organisation start tau. True. Where diorang tubuhkan. And then yes, ada part yang mengatakan diorang ni adalah askar-askar Dajjal. Okay, true. And then adalah bermacam-macam konspirasi which involve big political people, contoh macam orang-orang berpengaruh lah. Yes, the president lah, and then ada yang kata kita punya menteri-menteri pun terlibat sama. But okay, but before we go deeper into the Freemason punya ni, but this one is actually from way before Knights of Templar lah. Dia punya starting point lah kan. Dia ada nama-nama dia, but tak berapa ingat sangat. Tapi dia ada kena-mengena pasal incest punya. Serius, ada antara mak dengan anak, and then diorang namakan anak dia apa semua tu. If yang diorang kata yang the late apa ni,
Starbucks punya logo tu, that's the mother actually. Yang kononnya ikan duyung tu. Something like that lah kan. But it's way before lah. Kalau nak mendalam benda ni boleh, tapi maybe another episode lah. But kita for now kita just cakap brief pasal isu just cakap ni. brief. Kan? Correct. Itulah kalau nak katakan pasal si kawan kita ni yang pakai glove, lepas tu glove Freemason, aku tak tahu macam mana dia boleh dapat. Sedangkan kau nak masuk ke building yang Masonic punya building dekat Jala tu kan, tu pun gate tutup, aku tak tahu macam mana kau boleh dapat glove. So glove tu diikutkan dia buat satu video bersama Tok Ki. Okay. So Tok Ki kebetulan ada simpan glove tu, so Tok Ki tunjuk kat dia. And aku sama-sama aku tak ingat sangat apa yang berlaku in that video. So, live tu yang live tu. Bukan live. Dia ada buat satu part 2 punya video pasal Freemason tu. Okay. So dia ambil glove tu, aku tak tahu sama ada Tok Ki bagi dia ke ataupun dia curi-curi ambil. Sebab aku tak berapa ingat that part. Okay. Korang kalau nak bash kita orang kat bawah, silalah. Kalau tak nak, boleh lah leave our channel. Tak ada hal lah. Tak ada hal. Okay. So dalam video tu dia kata glove ni, owner dia dah meninggal close to between 35 to 40 years ago. And tak ada siapa yang berani pakai glove tu. Kononnya kalau pakai glove tu akan ada pendamping lah, benda lah, semua benda tu. Okay. And dia macam, so Meet pun macam nak pakai lah, nak try pakai, tengok apa jadi. So at that point mana dia masuk this live discussion dengan Tok Ki and then all of the few ustaz and all that. Dia time orang tengah buat live, dia kat celah-celah tepi-tepi tengah nak pakai glove tu. And bila dia pakai glove tu, dia kata dia rasa macam ada benda pegang dia lah, ada benda cuba nak hempap dia lah, ada bisikan lah, benda semua. All the way from the show sampailah dia balik rumah, and then lepas tu dia rasa dia macam nak sakit. And the next day bila dia bangun memang dia sakit. Dia buat COVID test. Dia kena COVID. So dia kena COVID daripada glove yang 40 tahun lebih. Yes. Tapi ini bagi aku satu soalan yang dia tanya, yang time aku dengar lah. Dia cakap, how could have I gotten COVID? Oh, dia special ke? That's why. Betul. Aku macam, kau tak boleh kena COVID. I mean, it's not it's not a fun thing to get COVID. Yes. And then bukan benda yang boleh dibuat main-main. Tapi at the same time, kau tak boleh nak deny yang kau tak boleh dapat. Betul. Even though kau ada 3, 4, 5 booster sekalipun, kalau dah ditakdirkan kau terkena benda tu, kena juga. Sebab aku pun kena juga benda tu kan. Walaupun aku ada aku dah divaksinkan, tapi aku still kena juga. Yes. Kan, but who am I not to say that kenapa aku boleh kena kan? Kau tahu tak aku ni siapa kan? Aku ni VVVIP ke apa, benda-benda macam tu lah. Kau ingat virus kenal kau VVIP? Kita kata masalah dia Mamat ni poyo. Mamat ni poyo biasalah kan, bila suka tak tahu bila hantu tu nak correct kan. Yang tu lah masalah dia. Okay, fine. Kalau nak kata yang pasal PPIM, yang masa Tok Ki buat live apa semua, and then they join live talk about Freemason tu kan, there's a few parts yang actually masa Tok Ki buat opening remarks tu pun dia dah goyang dah, dia dah macam tak betul. And then macam mana nak cakap, I mean he can record and fake everything. Okay, fine, yes, the live session tu memang actually happen. Okay, but aku pergi ke PPIM, so I talk to the top guns. Kalau korang tak percaya, ada gambar ni dengan Tok Ki. Yeah, so I mean Tok Ki datang, kita sembang macam tu semua tu, because I'm part of the media world. Yes. Kan, so we have access macam-macam. So if you lie to me, I can dig. Bukan tu tahu bangang. Sebab aku boleh korek. Dia punya harakat dia lain macam. So, I mean, aku boleh korek whatever, but and then silap besar lah. Dia silap besar masa, okay fine, at first aku tak nak sentuh pasal benda ni kan, because aku tengok benda ni memang lawak masa Meet like really berye-ye. I'm doing Facebook live dengan all these top guns from NGOs apa semua ni, cakap pasal Freemason apa semua kan. Aku macam okay lah, fine, pergi mampus lah kan.
But bila aku pergi sana, bila aku tengok video dia, tengok live, semua tu dia macam lepas tu and video dia kondom kena delete lah, you know about that, ni semua all that shit lah. Dude, the problem is that aku ni media. Aku dapat invitation pergi ke PPIM. And right now aku pun selalu ada kat PPIM. Bukanlah selalu, but bila ada invitation, yes. And because banyak kali pergi, the people at PPIM they know me. Even until the top guns lah, the top guns kat PPIM semua kenal. Okay fine, kita buat kawan dengan semua. But I did ask, aku tanyalah kenapa pergi ambil mate, kan? Is it because of his knowledge on pasal Freemason ke apa ke, dia terlampau apa? Diorang kata tak juga, sebab dia mungkin sebab dia selalu buat video pasal Freemason kot. So maybe sebab influencer lah. Ramai subscriber. Ya, ramai subscriber. Tapi kalau nak ikut kira, I mean banyak juga daripada NGOs yang betul? PPIM ni sendiri punya followers apa semua. Tapi aku tanyalah, kenapa ambil mate? Tu diorang kata mungkin sebab dia buat banyak video kot. Aku ada juga tanya kan, so macam mana what do you guys think? Macam tu lah. Diorang pun macam tu lah kan. Tapi diorang kata okey lah, the whole session macam ni. And then aku tanya macam mana korang boleh dapat dia juga kan. Yang Top Guns ni, aku tanya orang Top Guns kat situ kan, macam mana korang boleh dapat dia? Diorang sendiri cakap apa tau? Saya tak tahulah. Macam this is diorang punya actual reaction Saya tak tahu lah. Okay lah, whatever lah. That is diorang punya actual reaction bila aku tanya kenapa korang ambil Prince Mate, kan? Adakah dia satu orang-orang yang knowledgeable pasal Freemason. Yes, engkau buat content pasal Freemason. Okay, fine. That thing is all over the internet. Correct. And everywhere right now. Okay. Correct. Semua orang boleh tahu. It's either kau pilih nak tahu, nak belajar, nak ambil lebih tahu dalam lah kan, ataupun kau tak nak. Ada dua option saja. Tapi mate tu aku tengok dia bukannya macam try to, dia tak ada like in depth dalam benda tu, tapi dia hanya ambil on the surface level. Kalau dia macam bengong tau. Serius aku cakap kau. Terus. Okay, dia ambil surface level. Macam kau kata, macam ada satu content dia, aku tak silap aku, dia kata kebanyakan celebrities in US boleh jadi popular because dia orang terhutang budi ataupun apply or join register with the Freemason. Okay, benda-benda macam tu. Okay, kalau kau go against the Freemason, automatically kau boleh kena, kau tak jadi famous, kau jadi bodoh apa semua kena tu. bunuh. Benda macam tu. Okay, fine. That thing is just like surface level. Itu aku dengan kau pun tahu. Itu kita pun tahu. It's simple. Dekat dalam Malaysia pun, I mean, ada juga yang kau nak jadi celebrity, nak jadi singer, kau nak jadi actor ke actress ke, ada juga yang kau kena buat benda-benda yang tak senonoh sebelum kau nak dapat jawatan tu. Betul. Kan? Actually, because banyak je cases, tapi tak ramai orang nak ambil tahu ataupun tak ramai orang tahu benda tu. Yes. And then by chance because mate cover semua Freemason, Illuminati dan semua benda ni, and then baru orang macam naik excited, naik share pula. Oh, tiba-tiba semua nak ambil pay attention yang bangunan dekat Bukit Jalil tu. Bangunan tu dah lama. Yang nak excited ni semua pengikut dia saja. Yang orang kata dia betul-betul macam tu kan. Yes. That's why the reaction aku tanya orang dekat PPIM tu, kenapa ambil dia? Just a simple question. Benda yang soalan paling senang, kenapa ambil Prince Mate? Tu je, bukan nak petikaikan ke apa ke, tapi just tanya kenapa ambil. Diorang pun macam tak tahu lah. Siap gaul kepala semua. Also, kalau katalah korang kata kita ni jealous sebab tak dapat dijemput dengan mereka. Bagi aku tak perlu. Macam Mok sendiri pergi invitation PPIM kan. Tak perlu. And then banyak lagi kot dia ni punya invitation. Kalah aku. Tak, aku pergi PPIM. I have no friends. Tak, aku pergi PPIM. Okay, aku pergi PPIM. Ada apa ni semua. Lalu dekat guard house tu, guard tu tengok, LG parking dekat A3. Oh, nampak. It's a reserve parking. But for what aku nak betul? Kan. But
aku ada, come on lah. Yes, and then benda simple saja. Bagi aku semua benda yang dia cover pasal Freemason ni semua, and kalau kau tengok live video tu 4 orang, 3 orang bila diorang explain, diorang cerita pasal Freemason dan Illuminati ni semua benda ni, detail lah. Yes. Diorang ada facts, diorang ada apa bukti diorang semua benda. And then Mamat ni duk try pakai glove. Aduh. And then try nak pecah masuk bangunan tu semua benda. And then kata security halang tak bagi masuk. Dah kau nak pecah masuk, memang security tak bagi masuk. Kalau kau pergi kat mall mana-mana lepas pukul 10 malam kau nak pecah masuk, kau security tahan. So ada kat mall tu pun Freemason ni. Tapi kita bukan nak pertikaikan yang Freemason ni semua tak wujud. Okay, ni sebab ada beberapa fan-fan dia ni yang bengong suka cakap kita tak percaya dengan benda-benda ni semua. Yang salah. Okay, kita tahu Freemason, Illuminati ni semua ada. Kita orang dah tahu lama kot. And then bangunan lah, especially bila cakap pasal bangunan Freemason ni, aku punya first ternampak bangunan ni dekat Melaka. Okay. That's the first. Dia dekat, aku tak ingat dia belakang museum yang dekat Melaka tu. Aku tak ingat museum. tu bukan. Apa yang Formosa. Ada satu bahagian dekat belakang tu. Pagar dia penuh dengan simbol. Aku tak tahu simbol apa, tapi aku cakap simbol geometry set punya ni tau. So aku macam tengok, I feel like I've seen this somewhere. Assassin's Creed tu satu. Dan lepas tu bila aku mendalam mencari lagi apa benda tu, baru aku tahu ni logo Freemason geng-geng Illuminati. And so benda tu dah lama. It's up to us whether kita nak ambil tahu pasal benda tu ke tak. Ya, betul. Ada option. Kalau kau tahu ada knowledge pasal benda ni, pasal Freemason ni, okay fine, maybe you can prepare yourself. Correct. Yang tu je. Memang benda ni semua dah ada dah. I mean, terus terang diorang siap ada buat organisation, diorang ada World Summit meetings and everything, semua memang ada. Yang tu saja. There are things lah yang in details but I cannot reveal lah. Yes, kan? betul. Mungkin kalau off record ni mungkin aku boleh sembangkan kau. Betul. Different lah kan. But because dia menyebabkan dari segi security lah. Tapi yang paling penting lah bagi aku yes, Freemason, Illumination. Aku tak habis-habis aku nak cakap Illumination. Illuminati ni semua ni. Untuk kita tahu kewujudan dia, yes, kita tahu kewujudan dia. Tapi yang bagi aku paling penting lah untuk kita, especially yang beragama Islam, menyiapkan diri bersatu, bukan berpecah belah. Okay, sekarang ni kalau kau tengok ramai sangat orang Melayu kita, orang Melayu Islam kita berpecah. Suka gaduh tak tentu hala. And then ada yang orang Melayu Islam kita menghina agama kita sendiri. I mean, come on, what kind of message we are giving to the young? Ambui. To the youngs tu I feel very old. Because kau boleh nampak the level of, kalau kita nak bandingkan dengan zaman kita, zaman sekolah dulu kan, dengan sekarang, it's way different lah. Sekarang it's like everything via phone lah, apa information tu dah ada kat situ. Tapi yang paling penting, kita kena bersedia dari segi agama kita. Pastikan cukup semua solat, keimanan semua. Tu paling penting. Bukannya kita nak tahu sangat dalam pasal Freemason Illuminati ni. Berapa kita nak ambil tahu sangat pasal dia orang, sedangkan kita punya preparation pun tak complete lagi. Adalah preparation tu, memang ada, tetapi kita pun we don't know takat mana kita punya preparation. Yes, correct. Yang tu, just prepare yourself. Tak payah kau nak ambil tahu sangat apa semua tu kan. But you know, benda-benda macam ni semua tu datanglah nanti macam mat flat earth semua ni kan, dia kata kita kena ni, kita kena tu, apa semua tu. Tiba-tiba rumah berhantu. Macam what the hell man, kan? I mean, kalau aku buat video pasal Freemason and then you know, kau okay, this is what we're supposed to do, kita kena counter macam ni, kita kena ada strategi yang ni. Tak apa, ni kau cerita, lepas tu situ je lah. Betul. And then plus kalau kau dah mendalami pasal Freemason semua ni, you have to terima the consequences lah. Apa yang akan berlaku dengan kau. Kalau katalah video kau kena delete apa sekalipun, that's the fact of this group of organisation lah. Where kau dah buka pasal diorang, memang diorang akan start cari kau lah. Yang tu lah. Kau kena terima je lah. Terima kan? lah. Tapi kalau tak silap aku lah kan, aku ada satu orang aku kenal tau. Dia adalah
dia ada beli all this barang-barang and then dia mendalam pasal Freemason. Kawan tu je gila bang. Serius aku cakap dengan kau. Kawan aku ni je gila. He lost his mind. Dia kata family dia bukan family dia. Dia kata family dia sendiri is dia punya enemy. Everything. And then dia macam psychotic gila babi tau. Tak, aku macam like benda-benda macam ni yang tu mendalam sampai kau terjebak ataupun kau terpengaruh dengan Freemason lah. That's why kalau kau nak ada knowledge pasal benda ni kan, kalau kau nak mendalam, kau kena prepare yourself. Macam member aku lah, dia tak prepare apa langsung tapi dia nak belajar hardcore punya yang sampai gambar rusa yang lepas tu ada macam spring slinky punya ni, lepas tu ekor rusa tu. Dia punya image tau kat dalam tu. Aku tengok benda tu. Dia punya dengan all this weird punya gambar apa semua tu. Aku macam masalah kau kan. Tapi sampai sekarang member aku ni dia macam tak betul lah. Dia kena ada medication and all that to kalau dia tak dapat je ubat dia kan. So macam aku cakap, hallelujah. Kalau main dengan benda ni, you have to deal with it lah. Tapi again lah, bagi aku the most important message is kau nak tahu sikit-sikit, boleh tahu yang kewujudan organisation ni memang ada. Tapi yang bagi aku yang paling penting is persiapan diri kita sendiri yang lah. Tu saja. Sebab diorang organisation ni dah ada, diorang dah siap dengan diorang punya agenda dia semua. Yang kita ni duk asyik nak apa tu? Apa tu? Dia ibarat macam ni. Kau dia ibarat rumah teres, rumah sebelah, rumah dua, rumah yang away tu terbakar. Kau macam tolong api. Tapi kau sendiri tak nak ubah kereta kau, tak nak prepare, nak keluar barang ke apa ke, selamatkan diri atau family dulu. Kau boom. One shot. Kau tak prepare diri sendiri. Kau tak prepare. Dia benda macam tu. You know that the thing is coming. And then yes, kita destruction ni memang teruk. You prepare yourself. Yang tu saja. Kebanyakan orang kita suka dengar pasal bab-bab macam ni. Yes, it's good to know the history. Okay, but you also have to know, you also have to prepare yourself. Yes, correct. Persiapan diri tu macam Shadows cakap tu memang wajib ada. So bila datang mat-mat poyo macam ni, kau duduk sebelah, duduk main glove, pakai glove. Main glove. Lepas tu nak pakai sling bag tu. Aku pelik lah. Aku pelik. Memang aku tak boleh orang macam ni tau. Sebab aku sendiri pergi kat situ, aku cakap kenapa? Tak tahulah bos. Aku tak tahu sebab macam mana tu. Budak-budak ni lah. Siapa dia orang sendiri cakap itu? Aku macam, ya ke? Really? Aku ingat dia ada knowledge ke apa kan. Tapi setakat tu. Sebab dia influencer lah. Subscriber ramai, pengikut ramai. So banyak lah akan dengar apa yang dia cakap. Tapi yang banyak dengar apa dia cakap pun berjaga-jaga lah. Even kita sendiri pun yang kita orang tengah share video ni pun, apa yang elok korang ambil, apa yang tak elok korang buang. Senang, simple lah. Dia ibarat macam ni. Yang elok semua pada Tuhan, yang tak elok semua pada korang. Tu dia. Bila kita dah serius sangat dengan topik ni kan. Yes. Sebab topik macam ni memang ada masanya kalau even sembang-sembang pun boleh jadi serius. Tapi we have to serius satu, tapi at the same time chill juga lah. Okay, kita semua benda nak serius pun sakit juga kan. Kita pun mental pun jijik dengan kerja lah. Benda semua takkan 100% nak serius ke. Betul. Kan? Yang tu lah. Lagi satu yang okay lah, yang tu that is one topic about Freemason lah kan. Dan lagi satu yang aku nak cakap ni about 5G. You know, dia kata 5G ada alien. Bukan alien tau. Dia boleh trigger some sort of virus. I wouldn't be surprised sebab aku banyak juga dengar pasal 5G is part of this COVID punya master plan semua benda tu. Sebab dia kata ada yang mengatakan on social media aku tengok dia kata with the COVID vaccination yang kita ada dalam badan kita, when all the 5G towers are up and ready, dah boleh standby nak activate, the radiation will affect the vaccine or because inside the vaccine ada one substance ataupun additive yang boleh
triggered through 5G punya radio wave, and then it can turn the additive tu into monkeypox. Bukan main control tu lain, tapi boleh jadi main control. Tapi monkeypox tu yes, you can never know what kind of virus yang actually ada dalam vaccine tu itself. Yeah, true, because vaccine is actually a virus to fight antivirus. Antivirus to fight virus. Vaccine is apa nama ni? It's that virus diintroducekan ke dalam badan kita so that badan kita boleh macam ni virus, then dia akan, our immune system will fight that thing, so when the real virus masuk, our immune system is already prepared. It's a sparring virus lah, for our immunity. Yang tu pun is one of my concerns juga, because orang kata banyak dosa. Alright, so coming back to this 5G kan, aku rasa dia orang kata macam benda ni boleh trigger monkeypox inside us because of our body have vaccine from COVID. At first aku memang okay 5G, yes of course, and then after looking at some of the evidence shown on the web kan, dekat luar negara, especially dekat Europe, and then kebanyakan jugalah adalah negara-negara yang tertentu kan, diorang stop all this 5G punya programs tau. Yes. Aku rasa tak silap aku dekat UK yang paling hardcore gila. Europe France, Italy, and then ada another few more countries. Diorang stop all this 5G because kita letak all this vaccine or yang can trigger monkeypox aside lah kan. Just imagine the radiation gigahertz dia ke apa ke semua tu boleh affect the body tau. Betul. Our body. I mean even our phone and microwave kat rumah pun boleh. Even Bluetooth device yang kita pakai kat telinga, yang kita tengah pakai mic ni sekarang, semua benda ni ada some sort of impact to our body. Yes, ada, tapi it's either kuat tak kuat. Yes. But according to laws and regulation kan, according to bahasa Melayu apa? Mengikut akta dengan undang-undang, akta dan undang-undang untuk all this telecommunication punya radio wave apa semua, kita tak boleh ada gigahertz lebih daripada 28 gigahertz. Yes. Anything atas apa-apa amount yang atas 28 gigahertz ni boleh rosak atau menyakitkan orang lain ataupun memudaratkan seseorang. Betul. Bila benda ni dah diiktirafkan sebagai bahaya dekat Europe ke apa, and some of the major countries lah kan, tapi Malaysia still nak buat. Fine, nak buat tu boleh, I understand, because kau kadang-kadang kau tengah dalam highway, kau tiba-tiba tak ada line apa semua tu, aku faham. Yes. You need the line. Correct. You need the internet line. But sekarang ni diorang nak pasang dekat sekolah tau. Sekolah tu banyak budak-budak. Wah. Budak-budak. Sekolah, dekat sekolah, and then dekat masjid. Masjid benar nak buat. Buat apa? I mean to a certain level, yes, orang masjid pun guna agak internet dan semua benda tu, tapi dia nak pasang that bloody tower dekat sekolah dengan masjid. It's mention, but of course dekat dalam tempat-tempat apa ni yang hulu semua tu ada juga, tapi kebanyakan dia nak letak benda ni dekat tempat-tempat macam tu. And of course dalam bandar memang kau jangan cakap lah kan, atas tower, atas building semua, because you have to blast the radius semua kan, dia punya frekuensi tu. But kalau kau nak kata kan, macam kan tadi kau cakap ada story kata 5G pun ada kena-mengena dengan COVID and everything for mass genocide kan, bunuh secara besar-besaran apa semua tu. Ada juga aku baca diorang kata dia orang nak letak dekat sekolah dengan masjid is dia nak rosakkan budak-budak, dia nak sakitkan budak-budak yang baru ni lah. And then kedua dekat masjid diorang kata kita nak kenakan orang Islam. It's all part of the plan. It's all part of the plan. Yes, adalah macam-macam lah dengan e-wallet punya transition from itu lagi satu ni lah, e-wallet dengan Bitcoin semua ni. Bitcoins, which currently pun it will lead back to Freemason. Correct. Which is the a new world order where you will have new world order, one currency. world, one currency, which is Bitcoin
Kan dah tak ada dah ringgit ke, Correct. dolar ke, yen ke, baht ke, dirham ke, dinar ke, apa benda semua tak ada. Dia akan semua pakai, dia accept Bitcoin. Yes. Sebab tu bagi aku apa yang aku tahulah, and based on pekerjaan aku. Okay. Yang paling penting sekarang, kita kena kumpul, especially kalau macam kata bab mata wang ni semua kan. Money will gone, will just disappear. And paling penting kena simpan emas. Emas kena simpan sebab it will come a time where emas akan digunakan semula. Yes, akan guna as a transaction lah untuk beli barang. Sebab tu it will come a time where orang akan berebut dengan emas ni. Especially ada satu tempat, aku tak berapa ingat lah tempat ni, sama ada bukit ke sungai. Okay, aku minta maaf lah sebab aku tak berapa nak ingat. But tempat tu penuh dengan emas. And bila diorang discover, ramai orang dari semua pelosok dunia akan pergi ke tempat tu untuk ambil emas. So tempat ni kat mana? Aku tak ingat lah, ada in the Middle East ke apa ke. Sebab all this kind of event can happen. Tak ada, aku saja je. Tak apa. Aku tahu kau tak ingat, tak ada masalah. Aku saja just nak ada that opportunity. Nak cakap bodoh. Tak ada. Ni ada perangai. Ni melawak kasar lah. Yes. Gurau kasar bersama my brother. Yes. Kan. Macam kita dah biasa gurau kasar. Tapi yang mana yang tengah tengok video kita, apa hal kasar semacam tu orang ni. Memang cara kita. Macam kita. Korang suka tak suka lah tak korang. Yes. Alright, so aku harap korang enjoy dengan konten terbaru kita. Kita punya rebranding lah orang cakap, which is What's the Item Sembang. Di mana kita banyak bincang pasal whatever issue yang comes to mind. Okay, tak ada spesifik nak fokus on benda-benda. So aku harap korang semua enjoy dengan penyampaian kita. Alright, and kalau korang suka, korang boleh tekan butang like di bawah. Kalau korang tak suka, korang boleh tekan dislike. Yes, which is dah tak boleh lah sekarang kat YouTube. Tak boleh lah? Tak boleh lah. Kenapa tak boleh tekan dislike? Kalau kau tengok kat YouTube sekarang, mana ada dislike lah. Bapak lame gila. Sebab aku rasa adalah YouTuber famous yang komplain, saya ada banyak dislike, merosakkan saya punya video. Tapi tak apa, kita champion mai. Dislike lagi banyak daripada like. Kau ingat apa? Kita ambil tu semua positif doh. Tapi kelakar tu. Tapi yang banyak dislike semua budak-budak flat earth lah. Dia nak jadi flat earth ke flat egg ke flat otak ke, aku tak tahu lah. But anyways, we hope that you guys enjoy today's content, and insyaAllah akan banyak lagi konten-konten yang macam ni, banyak lagi topik yang boleh kita bahaskan in our next video. Okay, kepada semua viewers kita, jangan lupa subscribe ke channel kami, and don't forget to hit the bell notification supaya mana-mana video kita yang baru korang akan diberitahu terlebih awal. Alright, anything you want to say? Kalau korang ada apa-apa topik yang korang nak kita sembang, bahas ke, discuss ke, diskus. Kilang-kilang dan factory-factory. Lah. Benda nak. Okey lah kalau macam tu benda sama kan. Korang boleh lah komen dekat bawah tu kalau korang nak kita discuss pasal apa-apa yang korang rasa interesting ke kan. So, till next time. And we are, as always, What's the Item? But we loves need my feeling.